Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi hari ini kita berada di permulaan bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang digalakkan kita untuk memperbanyakkan amalan dan ibadah. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini direkod, dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada ibadah kita, insya-Allah. Okey, mohon respon sikit, suara saya okey ke? Semua boleh dengar? Okey, Ustaz. Boleh? Last. Okey, terima kasih. Ustaz dengar. Okey. Das. Okey. Bukan suara saya dah jelas ni. Ustazah buka je mic, macam-macam suara bunyi belakang. Enjin kereta ada, enjin motor pun semua ada. Bunyi ayam pun semua ada belaka. Baik. Baik, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Bagi yang telah mengikuti bengkel KSSM sebelum ini bersama dengan saya, dan hari ini mungkin ada beberapa orang yang yang baru terlibat ataupun yang kali pertama bersama dengan saya hari ini. So, ala kulli halnya, kita seperti biasa kita akan teruskan bengkel kita, fokus kita seperti mana yang saya sebut, kita akan fokus kepada tadabbur ayat faraid. Kalau semasa bengkel KSSM hari itu kita mungkin fokus kepada silibus. So mungkin topik dia agak orang kata terbuka sikit lah. Persoalan-persoalannya banyak. Cuma hari ini untuk bengkel hari ini, so kita akan habiskan sekitar 4 jam kita ini fokus kepada tadabbur ayat. Kita akan keluarkan daripada ayat demi ayat itu 11, 12 dan 176 siapa waris-waris yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, bahagian mereka macam mana, dan insyaAllah kita akan tengok kepada pengiraan, proses pengiraan. So mungkin proses pengiraan tu kita tak pergi terlalu mendalam lah. Ya, tapi setidak-tidaknya seperti mana yang kalau Ustaz-Ustazah masukkan waris-waris ke dalam kalkulator USM ke mana-mana kalkulator, ataupun mungkin pernah tengok CJ Faraid dan sebagainya, bahagian-bahagian yang tertulis dalam sijil itu, dalam kalkulator itu, kita akan tahu macam mana kita boleh dapat. So mungkin sepitah lalu itu saya dah tunjuk secara ringkas ketika kita berbengkel sebelum ini. Okay, ada putus-putus. Itulah kadang-kadang rasanya bukan line saya kalau putus-putus ni. Mungkin line di tempat Ustaz-Ustazah tu sendirilah. Itulah masalahnya. Okay, kita ni mungkin COVID kot ke macam mana tak tahulah. COVID meningkat, line pun putus. Sebab ramai orang duduk di rumah. InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan kelas kita ni berjalan lancar. Baik. Ustaz-Ustazah rahimakumullah. Kita terus kepada ayat terus. Okey, kita akan mulakan dengan ayat yang ke-11, ayat 11 surah An-Nisa. Kita akan pergi ke situ terus. Okay, sekejap saya nak share skrin kejap. Okey, kita akan terus fokus kepada ayat 11. Okey, ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harap dengan Ustaz-Ustazah ni ada tafsir sendirilah, atau tafsir ke Quran ke,
Sebab saya tak boleh nak tunjuk, sebab kita nak tunjuk terus kepada carta. Okey, setiap kali baca ayat ambil poin terus tunjuk carta. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Okay, kita ambil setakat tu dulu. Okay, ini ayat berkaitan dengan bahagian anak. Bahagian anak, ya. Okay, bahagian anak kepada si mati. Baik, firman Allah yang bermaksud, Allah tentukan bagi kamu Allah tentukan bagi kamu, Allah tetapkan bagi kamu, bagi anak-anak kamu. Sekejap, tengok terjemahan dia betul. Okey, kalau tengok dalam tafsir dia sebut Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Allah perintahkan kamu bagi pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Okey, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak-anak perempuan itu lebih daripada dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2 daripada harta itu. Baik. Dalam bahagian anak ni, saya akan bermula dengan cerita pertamanya nak terangkan kalimah auladukum itu. Yusikumullahu fi auladikum. Perkataan aulad itu. So apa yang kita nak jelaskan, yang kita nak faham tentang kalimah aulad. Okay. Baik. Kalimah aulad ini, kalau dia lah, kita ustaz-ustazah tahu kan, perkataan jamak daripada kalimah waladun. Aulad ini daripada kalimah waladun. So kita akan jumpa dalam ayat-ayat selanjutnya ini, Allah sebut perkataan waladun ini. Okay, dan secara asasnya perkataan aulad atau waladun ini, walaupun dalam tafsir disebut anak-anak kamu, tapi kita kena faham ia bukan anak level pertama sahaja ataupun anak kandung sahaja. Dia bukan macam tu. Perkataan aulad ini dia merangkumi anak kandung dan dia akan merangkumi ke bawah. Kan? Kalau dalam istilah Arab dia sebut mahma nazalu, sampai ke bawah. Masuk ke bawah ni siapa dia? Termasuk cucu, cicit, cui, ciu, sampai ke bawah lah selagi ada. Okay? Selagi ada ke bawah. Jadi masuk aulad ini dia bukan melihat kepada level 1 saja, bukan level anak kandung. Penting untuk kita faham ini supaya kita jelas bahawa bila sebut pewarisan anak ini, dia bukan melibatkan anak kandung sahaja, tetapi juga melibatkan cucu cicit sampai ke bawah. Sebab tu cucu juga mewarisi, cicit dan terus sampai ke bawah juga boleh mewarisi harta pusaka si mati. Jadi di sini kena faham perkataan aulad itu. Dan perkataan aulad juga dia umum merangkumi lelaki dan juga perempuan. So dia tak perlu nak datangkan abnaikum wa banatikum, sebab makna dia tu mungkin agak khusus. So yang ni umum. So bila umum, saya akan tunjukkan carta supaya kita faham. Bila masuk aulad ini, anak kandung, cucu, cicit sampai ke bawah tu, so siapa dalam kalangan mereka yang berhak? Dia ada penjelasan dia. Bukan masuk bila kita sebut cucu, semua cucu dapat. Sebut cicit, semua cicit dapat. Dia tidak. Okay? Yang ni Allah mulakan bahagian anak-anak dulu ni sebagai orang kata menjelaskan kepada kita, sebab manusia ni kok mana pun kecenderungan utama dia adalah anak dia. Sebab tu cantiknya Allah mulakan bahagian anak dulu. Dia tak mula ayah mak dulu, suami isteri dulu. Dia mula dengan anak dulu. Nak cerita betapa dekatnya kita dengan anak, sehingga disebut anak ini menjadi sebab kita jadi bakhil, kita jadi kedekut, kita jadi terlalu berhati-hati sebab kita ada anak. Jadi nak belanja lebih kurang tu fikirkan anak. Nak beli hak mahal-mahal tu fikirkan anak. Jadi semuanya kerana anak. Sebab tu Allah mulakan dengan bahagian anak. Baik, so menjelaskan kalimah aulad ini, saya akan tunjuk anak kandung, cucu sampai ke bawah. So kita ambil di sini si mati. Ini carta bermula di sini terus. Si mati. So si mati ni tak kira siapalah. Okay? Lelaki ke perempuan ke tak kisah. Okay? Dan si mati ini kita tunjuk dia meninggalkan anak kandung di sini.
Okey, ni level 1, lelaki dan perempuan. So ini level 1. Lapis pertama kan. So ini kita panggil anak kandung. So kalau kata dia mati, maka anak kandung ni mewarisi lah. Lelaki dan perempuan. Yang tu kita kira clear. Semua orang ma'aruf lah kan. Bila sebut je mati tinggalkan anak, lelaki perempuan, semuanya ada hak. Kan? Cuma soal berapa kadar hak itu kita akan tengok detail dalam ayat selanjutnya nanti. Baik. Kemudian kita nak cerita tentang cucu. Okay. Bagaimana cucu mewarisi? So kita tengok di sini, bila turun ke level kedua, dalam erti kata okey, macam mana cucu mewarisi? Cucu mewarisi bila level 1 tidak ada. Okey, ataupun level 1 tu hanya perempuan sahaja. Dan ada baki. Itu gambaran cucu mewarisi direct daripada si mati. Jadi apabila kita ambil mudah, kita ambil kefahaman mudah, contohnya yang di atas ni tidak ada lah. Dua-dua tidak ada. Okay. Barulah kita akan buka cerita level 2. So bila masuk ke level 2, level kedua ini, yang akan mewarisi sebelah sini saja. So yang bawah pada perempuan ni tak ada dah, dia putus. Ini level 2. Level 2, dia akan mula di bawah ni. Maknanya cucu daripada anak lelaki sahaja. Lelaki dan perempuan. So ni waris. Jadi bila sebut level 2, level cucu, dia bukan semua cucu lah. Hanya cucu daripada anak lelaki. Tetapi warislah. Dia mewarisi. Dengan syarat-syarat lah. Okay, syarat-syarat nanti saya akan tunjuk detail bila kita baca bahagian anak nanti saya akan jelaskan tentang pewarisan cucu tu, kadar-kadar syarat dia dan sebagainya. Cuma peringkat awal ni kita nak faham perkataan aulad tu dulu. Bagi jelas, aulad ini dia merangkumi sampai ke bawah. Baik, untuk level 3, di bawah ni dia putus. Bawah kepada cucu perempuan ni putus pula. Contoh kata yang di atas ni tidak ada. Maka dia buka pula bawah cucu lelaki ni, iaitu cicit lelaki dan cicit perempuan. Dia berat sebelah lah, dia berat sebelah. Okay? Kalau orang dulu biasa terlibat dengan MLM ni, tak untunglah di sini. Sebab dia berat sebelah. Jadinya, dia putus di bawah cucu perempuan, dia buka balik bawah cucu lelaki ke bawah. Itu untuk level 3. Jadi, mewarisi. Okay, mewarisi. Masuk di sini, kalau kita nak mudah faham, jika si mati di atas ni meninggalkan harta, okay, dalam situasi beginilah, okay, yang di atas ni tidak ada, yang ni tak ada, level 1 tak ada, level 2 pun tak ada, so semua harta akan turun ke level 3, iaitu cicit lelaki dan cicit perempuan akan dapat. Cicit lelaki dan cicit perempuan. Kita mungkin setakat cicit tu dah boleh faham lah kot. Sampai ke bawah lah. Maksudnya dia akan berterusan. Dia akan putus di sini, dia akan sambung lagi di sini. Lepas cicit, cuit kan? Cuit. Okey, ini level 4. Itu tadi level 3, level 4. Macam tu lah. Dia akan putus di sini, okay, dia akan sambung lagi ke bawah ni. Okey, itu level ciut. Cuit, ciut. Jadi, dia akan datang ikut lelaki. Okay, akan turun sampai ke bawah. Selagi ada. Dan bila kita sebut pasal aulad ini, Allah mulakan dengan aulad, maka geruk ni geruk yang paling kuat. Ni geruk anak-anak ni geruk yang paling power sekali daripada geruk-geruk lain. Makna kata, kalau katalah dalam geruk ni masih ada lagi waris lelaki. Okay, sebab bila kita belajar nanti, waris lelaki ni kan dia dapat asabah kan. Jadi, bila mana dalam geruk ni ada lagi waris lelaki, maka jangan harap geruk-geruk lain boleh masuk. Geruk adik-beradik ke, geruk bapa saudara ke, geruk lain-lain yang lagi jauh, anak saudara, bapa saudara sepupu, memang tidak ada ruang langsung. Ini nak cerita kekuatan geruk aulad. Jadi kalau tengok di sini, dia menjelaskan kepada kita, bagi orang kata jawapan, penjelasan kepada yang saya share sebelum ni, ataupun mungkin yang ustaz-ustazah pernah dengar, yang kata cucu tak dapat sebab ayah dia mati dulu, kan? Cicit tak dapat, dia tak betul. Okay? Dapat tak dapat itu dia bukan kait dengan sebab ayah dia mati dulu. Dia dapat tak dapat tu atas syarat-syarat yang lain, bukan kerana sebab tadi. Jadi kalau kata memanglah hanya cucu yang ada, lelaki dan perempuan, ataupun lelaki sahaja, maka ataupun perempuan sahaja, dia ada ruang-ruang untuk dia dapat dulu. Kalau ada balance tu baru pergi ke lain. Tapi kalau cucu lelaki, memang tak ada balance lah. Sebab cucu lelaki tu akan dapat asabah. Kan? Begitu jugalah ke bawah, cicit lelaki, cuit, ciut dan seterusnya lah. Tu gambaran makna aulad. Kita clear dulu di situ.
Okey, saya tak nak ambil masa bentang panjang sangat. Saya akan bentang satu-satu, saya akan tanya. Kalau ada respon, ada tak clear, ustaz terus respon je, terus tanya je. So kita buka persoalan di sini. Ada apa-apa persoalan? Berkait dengan aulad dulu. Jangan pergi jauh sangat. Okey. Silakan. Kalau ada. Tak ada. Tak ada tu makna jelas lah. Okey, mana clear tu perkataan aulad. Okey, jadi kena ingatlah ni. Kita akan bawa nanti ke ayat-ayat selanjutnya. Tak kena ingat. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau sebelah cucu tu, sebelah anak lelaki tu kan hari tu Ustaz kata mati sebelum anak tu macam mati sebelum ni lah, mati awal. Adakah cucu yang bawah-bawah tu masih layak dapat? Ayah dia macam meninggal awal daripada tu. Okey, dia kaitan dia di situlah sebenarnya. Kaitannya yang saya sebut tadi, kalau kita tengok level 1 tu kan ada anak kandung level 1. So bila mana level 1 tu tak ada, mana tak wujud, maksudnya kiranya mati dulu daripada yang atas lah, mati dulu daripada ayah. Jadi dia akan turun ke bawah. Bila yang level 1 tak ada, maka akan turun ke bawah. Level 2 tak ada, turun ke bawah. Maknanya dia takkan pergi ke lain, dia akan turun dulu. Itu maksud dia. Maksudnya dia ada syarat dia level 1 tu tidak ada waris yang menghalang level bawah lah. Cumanya nak bagi penjelasan sini, jangan ada salah faham duk anggap bila mana je ada cucu terus kata cucu tak dapat. Dia pergi waris lain. Yang tu tak betul. Maksudnya dia mesti berkait dengan level 1 tak ada, baru level bawah. Level 2 tak ada, baru level 3. Level 3 tak ada, baru level 4. Dia akan turun. Dan ada detail nanti lagi. Kan untuk level 1 tu tengoklah balik. Yang ada tu katakan kalau ada perempuan saja macam mana. Nanti insyaAllah saya akan detailkan balik. Dalam pewarisan cucu nanti tu akan ada lagi. Okey, anak tak ada dapat ke cucu. Itu maksudnya. Bila tak ada anak, level 1 tak ada, dia turun ke cucu. Dia turun ke bawah dulu. Kita nak cerita di sini, maksud aulad ni dia merangkumi sampai ke bawah. Dia bukan setakat anak kandung je kan. Bila mati je anak kandung, semua level 1 tak ada, terus pergi adik-beradik. Dia bukan macam tu. Itu salah. Okey. Kalau kalau anak tak ada, yang ada ialah cucu daripada anak perempuan yang dah meninggal. Tak ada dah. Kalau tengok pada carta saya tunjuk tu kan, dia memang dah tak ada dah. Sebelah perempuan memang dah tak wujud. Jadi kalau kita tengok sini, kalau peringkat level 1 ni memang dah tak ada siapa-siapa pun, bila turun ke bawah, dia orang hanya ada cucu daripada anak perempuan. So memang tak pergi. Kan kita dah block di sini. Okey, yang sebelah perempuan ni, semua sebelah perempuan ni, kalau tengok di sini, mereka ni bukan waris. Okey, bukan waris. Dan dalam ilmu faraid, dia ada satu lagi grup dipanggil zawu arham ataupun zawu ke zawi, tak kisahlah. Itu dia punya nama dia. So sekarang ni pewarisan zawu arham dalam konteks amalan dalam negara kita belum lagi tidak dilaksanakan lah, sebab dia bukan pandangan mazhab Syafi'i. Okey, jadi cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak perempuan memang tak dapat. Memang bukan waris. Sebab tu saya dah tunjuk bawah ni, bawah pada perempuan ni memang dia pangkau terus je, dia tak buka dah. Yang dia akan buka sebelah lelaki je. Kan? Cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki perempuan daripada anak lelaki. Cicit lelaki perempuan daripada cucu lelaki. Cuik lelaki perempuan daripada cicit lelaki. Ciuk lelaki perempuan daripada cuik lelaki. Yang datang daripada perempuan tu, dia terkeluar daripada waris. Itu bukan waris. Itu zawu arham. Okey, tak kira lah lelaki ke perempuan, kalau datang daripada anak perempuan, bukan waris. Clear situ kan? Jadi datang saja daripada anak perempuan, bukan waris. Datang daripada cucu perempuan, bukan waris. Ini dalam situasi ikut level tadilah. Okey, ikut level tadi. Tapi ustaz-ustazah jangan salah faham. Saya kena perjelaskan juga. Yang ni saya tunjuk ni, ia menerima pusaka secara direct. Maksudnya level 1 tidak ada, dia turun level 2. Level 2 tidak ada, dia turun level 3.
dia berbeza dengan masalah berlapis. Okey, masalah berlapis ni dia bukan harta direct. Okey, saya tunjuk sebagai menjelaskan takut ada kekeliruan dalam hal aulad ini. Okey, isu berlapis ni macam ni. Okey, kita ada dua keadaan. Isu berlapis, kita bagi contoh si mati. Katakanlah dia mati, dia meninggalkan anak lelaki dan perempuan. Okey, dan bawah ni ada anak. Okey, lelaki dan perempuan. Bawah ni pun ada anak, lelaki dan perempuan. Okey, apa yang saya nak cerita sini, bila berlaku berlapis, ataupun dalam faraid dipanggil munasakhat. Okey, munasakhat. Maknanya si mati ni mati dulu. Yang atas ni mati dulu. Yang kita cerita pasal cucu tadi tu, maksudnya hak bawah mati dulu. Level 1 tu mati dulu daripada yang atas. Jadi dia akan turun ke bawah. Yang ni kalau memang berlapis, maksudnya si mati ni memang dia mati dulu. Masa dia mati ni anak ni ada. Tetapi tak bagi pusaka ataupun tak sempat bahagi. Kemudian mati. Mati pula yang ni. Maksudnya mati kemudian. Dia orang ni mati kemudian. MK mati kemudian. Yang ni lain. Okey, sebab apa? Sebab masa yang atas ni mati, harta akan turun ke sini. Dia akan turun ke bawah sebab level 1 tu masih hidup belaka. Cuma mungkin harta tak sempat bahagi. Ataupun orang kita ni mana ada urus pusaka cepat-cepat. Kan? Dia galik tak selesai, mati pula peringkat level 1 mati. Bila macam ni, dia berlapis. Okay, ni cerita lain. Okey, ni berlapis. Bila berlapis, jadi harta yang dapat kepada anak kandung ni, dia akan turunlah ke bawah. Dia akan turun ke sini, harta yang ni turun ke sini, yang ni turun ke sini, harta yang ni turun ke sini. Itu dipanggil berlapis tahu. Dia bukan direct. Itu beza di situ. Kan? Itu berlapis ni lagi rumit lah. Sebab harta tak urus ataupun lambat urus. Kan? Lepas mati, tak urus, mati pula yang bawah. Tak urus, mati pula yang bawah. Yang tu dia akan turun lagi banyak lah. Yang tu dia akan turun makin ramai lah waris di bawah tu. Dia beza dua keadaan. Yang ni berlapis, yang kita tunjuk tadi ni, saya nak tunjuk memang cucu terima direct. Macam cicit ni kan, terima direct daripada si mati. Sebab apa cucu boleh terima direct? Sebab yang atas ni dah tak ada. Tu nak ceritanya. Maknanya yang atas ni tak ada ni mati dulu. Mati dulu daripada yang tuan punya harta. Jadi harta ni dia takkan turun berlapis. Kan? Dia takkan turun tingkat gitu. Dia akan turun terus kepada cicit. Itu beza di situ. Okey Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya keliru sikit. Tadi kan okey macam kes yang ni lah. Yang asal ni, yang aulad tadi ni. Okey. Maksudnya salah seorang anak dia tu kan meninggal dulu. Ya. Okey, akhirnya si mati ni meninggal. Maksudnya dia anak dia tu mati dululah. Ya, betul. Maka salah seorang, adik-beradik, maksudnya adik-beradik yang anak ni tadi mestilah ada beberapa orang kan. Jadi ada seorang mati dulu, dia ada anak. Maksudnya dia level cucu. Ya. Okey, level cucu maksudnya dia akan dapat jugalah bahagian tu. Cucu tu, anak cucu. Okey. Saya akan tunjuk dia punya detail tu nanti. Boleh bersabar dulu Okey. Sebab kita berlaku kan. Betul. Yang ni kita nak gambarkan masuk aulad itu supaya ustaz-ustazah boleh nampak kadang-kadang kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada orang kata cucu tak dapat sebab alasan dia ayah mati dulu. Baru gambaran jelas ni. Ya, nak bagi jelas dulu. Kalau cucu perempuan tak dapat, kita boleh terima. Contohnya ada orang jawab, cucu daripada anak perempuan ni tak dapat sebab mak dia mati dulu. Alasan tu salah. Tapi kok mana pun cucu perempuan tu memang tak dapat. Alasan tu salah kan. Tapi jawapan dia tak dapat jugalah. Alasan tu tak boleh pakai sebab mak dia mati dulu, sebab ayah dia mati dulu. Yang tu memang tertolak alasan tu. Dia bukan kerana sebab itu. Dia tak dapat tu sebab lain dan kemungkinan besar ada syarat-syarat yang membolehkan dia dapat. Sebab dia memang waris kalau cucu daripada anak lelaki. Okey, detail siapa yang ada yang tak ada tu saya akan tunjukkan selepas kita bincang ayat bahagian anak-anak nanti. Okey, jadi kita faham sekali dulu. Baik, saya rasa dua situasi yang berlapis dengan direct tu boleh faham ya. InsyaAllah. Okey. Tak apa, ustaz-ustaz dah clear sebab kita ada ramai juga. Okey. Jadi bagi jelas betul, saya tak nak nanti ada yang tertinggal. Sebab faraid ni sebenarnya bila kita belajar, sebab tu saya nak kalau boleh kita masuk kelas kan. Sebab kalau tertinggal ataupun lambat masuk memang akan tertinggal. Bila tertinggal nanti akan ada orang tanya balik. Itu biasalah tu.
Sebab dia dah tertinggal, dia dah tak ikut daripada awal. Ni rasa kita ada 50 lebih baru ni. Kita ada dalam 60 lebih. Ada yang tak masuk lagi. Ataupun mungkin ada yang kongsi ikut, Allah Alam lah, tak tahu. Baik, okey, kita pergi ke selanjutnya. Okey, ayat selanjutnya Allah sebut, bila dah selesai makna anak tadi, Allah sebut lidzakari mithlu hazzil unsayain. Maksudnya, bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua anak perempuan. So inilah dalil yang nisbah 2-1 lelaki perempuan. Inilah dalilnya. Okey, kalau kita tengok ayat dia Allah sebut bahagian seorang anak lelaki. So saya tunjuk carta terus. Okey, si mati. Okey, dia tunjuk di sini dia ada seorang anak lelaki. Kita nak gambarkan bahagian seorang anak lelaki Allah sebut sama banyak dengan bahagian dua anak perempuan. So kita nak faham yang dulu, nak faham dari sudut zahir ayat. Allah sebut anak lelaki seorang, bahagian dia tu sama banyak dengan anak perempuan dua orang. Jadi Allah nak compare di sini, seorang lelaki sama dengan dua perempuan dari sudut bahagian. Tetapi Allah nak bagi tahunya bukan yang ni. Allah nak cerita benda lain. Tapi dia bagi ayat tu supaya kita, pada saya nilai dia agak macam, dia cool sikit lah ayat dia bila kita baca kan. Lidzakari, bagi seorang lelaki, mithlu, sama banyak. Jadi kalau kita dengar tu, oh sama banyak. Sedangkan sebenarnya, hakikatnya, Allah nak cerita, kalau compare seorang sama seorang, lelaki lebih pada perempuan. Tapi dia tak datang ayat tu secara direct macam tu. Dia datang mithlu, sama banyak dengan dua perempuan. Maksudnya di sini, kalau kita bagi contoh, lelaki kata, kalau seorang lelaki dapat 100, maka dua perempuan ni dapat 100 jugalah. Maknanya seorang perempuan akan dapat 50. Seorang 50, seorang lagi 50. Okey. Jadi, tu nampak tak? Mithlu tu, mithlu. Dia by individu di sini, dia by individu. Dia bukan by group. Sini dia kena tengok setiap lelaki, setiap body. Sebab tu Allah sebut lidzakari, bagi seorang lelaki, bahagian dia sama dengan dua orang perempuan, dengan bahagian dua perempuan. Masuk di sini, hakikat yang Allah nak cerita ialah, kalau kita bandingkan seorang dengan seorang, kita akan dapat macam ni. Kan? Kita akan dapat macam ni. Maksudnya, yang lelaki dapat 100, yang perempuan seorang dapat 50. So apa yang kita boleh dapat? Inilah nisbah 2-1. Nisbah 2-1. Maksudnya bila seseorang mati meninggalkan anak lelaki, setiap anak lelaki dapat 2 bahagian, meninggalkan anak perempuan, setiap anak perempuan dapat 1 bahagian. Dan dia akan bertambah setiap body lah. Seterusnya akan bertambah. Okey, dan ini untuk anak kandung dulu. Tapi nak faham, bila kita balik pada aulad tadi, inilah juga keadaan yang akan berlaku kepada cucu nanti. Benda yang sama. Sebab Allah sebut bukan anak kandung je, Allah sebut aulad. Aulad tu cucu. Jadi cucu pun nanti, akan saya cerita nanti, inilah juga hukum dia. Bila ada cucu lelaki perempuan dengan syarat-syarat, cicit pun macam ni juga, cuik-ciuk pun macam ni juga. Dia akan bawa-bawa sampai ke bawah. Kan? Dengan penjelasan yang lebih detail. Jadi ini penjelasan bagi orang yang ada anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki dan perempuan. So inilah bermulanya nisbah 2-1. Yang mungkin saya pernah tunjuk sebelum ni, dalam bengkel kita saya dah tunjuk. Dan dalam ilmu faraid, okay, kita keluarkan ini. Dalam ilmu faraid, ingat lagi tak dipanggil apa ni? Asabah. Asabah apa? Bil ghairi. Ni. Masih ingat lagi kan? Bila ada lelaki dan perempuan, namanya asabah bil ghairi. Dan konsep asabah bil ghairi ni, kalau ingat lagi kita bincang bab asabah hari tu, dia akan terus pergi juga kepada pairing lain, pasangan lain. Ada 4 kan? Okey, anak lelaki, anak perempuan, nanti dia akan berlaku juga cucu lelaki, cucu perempuan. Sampai ke bawah lah. Cicit, cuik-ciuk pun sama. Dan kita akan jumpa balik nanti adik-beradik lelaki dan perempuan. Konsep asabah bil ghairi, maksudnya mengguna pakai kaedah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nisbah 2-1 ni kita akan jumpa lagi lepas ni. Dia masuk di sini, kalau ada seorang lagi lelaki, tambah lagi 2. Ada seorang lagi lelaki, tambah lagi 2. Ada seorang perempuan, tambah lagi 1. So kalau macam dalam situasi ni, kalau si mati katakanlah tinggal aset 3,000 contohnya, di sini ada berapa bahagian? Lelaki ada 3 jadi 6, perempuan ada 2 jadi 8. So maksudnya 3,000 itu dibahagi dengan 8. Kan? Dibahagi dengan 8. Maknanya tidak dibahagi dengan 5 lah. Kalau bagi 5 dia jadi sama banyak.
dibagi dengan 8 bahagian. Jadi kalau 3,000 bahagi 8, kita akan dapatlah setiap anak perempuan dapat 375, yang anak lelaki dapat 750, 750. So kok mana pun bila kita compare seorang sama seorang, ramai mana pun lelaki perempuan, bila kita dah buat peragihan, compare seorang sama seorang, bandingkan seorang sama seorang, kita akan nampak lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Ini dia punya keadaan dia. Okey. Ada persoalan? Ini dulu. Tak ada Okey, jelas. Okey. InsyaAllah kita akan terus. Kalau jelas, pembahagian, jelas tak? Ini, saya ulang balik. Ini dalam situasi anak lelaki dan anak perempuan. Maksudnya si mati ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Inilah konsep pembahagian dia. Ramai mana pun anak, inilah kaedah dia. Okey. Cuma, saya nak kaitkan sikit. Ada beberapa salah faham yang mungkin saya pernah cerita sebelum ini secara ringkas. Salah faham saya jumpa dalam tak kes ni terpencil, dalam 3-4 kes saya pernah jumpa, tapi saya kongsi kesnya, saya kongsi. Okay, saya pun tak tahu salah faham tu datang daripada mana. So satu kisah berlaku, dah lama sangat, anak lelaki ni dia telefon saya. Dia dapat nombor daripada Google, dia kata saya Google, jumpa. Jadi al-kisahnya si mati ni, okay, dia ada duit simpanan dia 15,000. Okay, dia cerita pada saya. Dan si mati ni ada seorang anak perempuan dan dia ada 5 anak lelaki. 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 anak lelaki. Okey, jadi dia kata bila ayah dia meninggal, duit 15,000 ni, jadi dia orang pergi ke pejabat agama. Ini saya cerita terang lah. Saya nak, sebab kita duduk dalam bidang dakwah ni, kita berdepan dengan macam-macam situasi. Jawapan yang salah dan sebagainya. Kita bukan nak condemn institusi, tapi saya suka highlight benda ni. Kadang-kadang kita nak jadikan ia sebagai satu teguran, satu sindiran secara tak langsung kepada pihak-pihak yang main peranan dalam isu dakwah dan sebagainya, supaya sedar kan benda ni kena ada perubahan dalam masyarakat. Dia tak boleh duduk dalam takut lama macam tu je. So contoh kata sekarang kita nampak, okey, contoh perubahan anjakan yang berlaku dalam kementerian. Daripada dulu tak pernah ada subjek faraid, sekarang dah masuk. Okey, kita dah nampak ada perubahan. Walaupun kira benda tu dah terlewat lah kan, kita bayangkan terlewat. Jadi saya juga nampak samalah dari sudut dakwah kepada masyarakat, tindakan yang boleh diambil daripada, tak kisahlah kalau kita sebut daripada Menteri Agama sendiri, daripada JAKIM sendiri, daripada Jabatan Agama, daripada pejabat agama sampai ke bawah, supaya pendedahan faraid kepada masyarakat ni diambil cakna, diambil kira, diambil berat. Kan? Macam tu. Saya letak macam tu lah, sebab saya letak diri saya ni sebagai da'i, sebagai pendakwah. So itu yang saya nilai. Okey, berbalik kepada cerita ini, maka dia pergi pejabat agama, satu daerah lah di satu negeri. Saya tak ada cerita lain negeri mana. Maka yang menjawab tu ada seorang, dia sebut ustaz lah. Dia kata cuma dia tak ingat nama. Saya kalau jumpa kes macam ni saya akan tanya nama. Sebab kalau dapat nama, saya akan cari orang tu. Telefon ke macam ni, tak kisahlah. Sebab kita kalau boleh kita nak tahu apa cerita sebenar. So dia cerita, dia kata, oh ada 15,000 duit, bahagi 2. Bagi 2. Faham maksud dia bagi 2? Bagi 2. Bagi 3. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia ambil by group. Jadi bila bahagi 3, dia buat macam ni ya. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian seorang. So 15,000 bagi 3, perempuan dapat 5,000, lelaki dapat 10,000. 10,000 ni pula bagi 5. So kesudahannya setiap lelaki dapat 2,000. Jadi kalau kita compare ni, maknanya memang senyumlah perempuan tu. Memang tak ada isu lah. Oh aku dapat banyak rupanya. Rupa-rupanya bila saya jumpa kes macam ni, ada beberapa kes lagi saya jumpa yang menyebut orang perempuan jangan bimbang. Orang perempuan ni bukan mesti dapat sikit daripada lelaki. Ni hujah daripada seorang ustaz. Ada. Kan? Dalam satu program bersama saya hadir, orang perempuan ni jangan bimbang. Tak semestinya orang perempuan dapat sikit. Dia kena tengok. Kalau anak lelaki tu ramai, anak perempuan tu sikit, orang perempuan mesti dapat banyak, dia kata. Rupanya dia pakai konsep ni. Saya kata tak betul. Konsep ni salah. Rujuk balik pada firman Allah Ta'ala. Allah sebut secara kalimah
baik individu dengan kalimah mufrad, lidzakari, bagi seorang lelaki, mithlu, sama, hadzil unthayain, dengan bahagian dua orang perempuan. So di sini memang salah lah. Kan, dan memang saya cuba tegur, saya kontak sahabat saya di Jabatan Agama sebab kini berlaku di Pejabat Agama dan dia sendiri pun cuba cek sebagainya pada hari yang sama sampai pada saya terus direct ke dengan kawan di Jabatan Agama dan dia sendiri pun jejak lah. Dan memang dia memperakui lah dan ustaz ni mengaku, dia jawab. Jadi dia kata jangan jawab lah sebab bidang faraid ni bukan bawah bidang kita. Ni nak sebut ustaz-ustazah kan, walau mungkin di Pejabat Agama, Jabatan Agama ada ustaz-ustaz yang mahir, tetapi dia bukan ada satu unit khusus yang mana betul-betul di-train. Satu orang kata bahagian yang rasmi train ada. Kalau ada isu faraid, kita ada ustaz, kita ada pegawai, kita ada bahagian-bahagian yang khas. Dosa tak wujud. Setakat ni tak wujud lagi. Kecuali atas inisiatif yang dibuat lah. Saya tak tahulah sejauh mana inisiatif setiap badan-badan di dalam negeri masing-masing tu ada orang kata usaha ke arah itulah. Jadi inilah kesannya. Okey, jadi kalau balik kepada apa yang kita belajar tadi, dia bukan macam ni. Dia kena bahagi ikut individu. So 2, 2, 2, 2, 2. So 10. So 1. Maksudnya yang ni memang salah. So masuk di sini 15,000 dibahagi dengan 11. Okey, 15,000 dibahagi dengan 11. Itu hukum dia. So kita tengok jumlah dapat. 15,000 bahagi dengan 11, kita akan dapat 1,363 untuk perempuan, 1,363 ada sen dan lelaki darat 2. Dia akan dapat, setiap lelaki dapat 2,727. Ini yang betulnya. Mana kalau kita compare seorang sama seorang, mana nampak lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Itu kaedah dia. Okey, ini sebagai orang kata menceritakan walaupun kes ni agak terpencil tapi bimbang juga. Kita dah duduk dalam bidang ni, kadang-kadang dia ujian tu dia datang lah. Ustaz-ustazah, saya nak gambarkan bila kita Allah bagi kita kan buka pintu hati kita untuk belajar ilmu ini, insya-Allah Allah akan dorongkan manusia-manusia yang bermasalah untuk berjumpa dengan kita untuk mengadu dan tanya pandangan dan sebagainya. Itu akan ada. Itu kena bersedialah tu. Itu kena bersedia. Kan? Okey. Ada soalan pasal anak lelaki anak perempuan dulu? Ustaz. Ya. Ustaz, kalau lah berlaku macam tu lah, sebab saya pun pernah dengar juga tapi dulu masa saya sekolah lagi lah. Masa saya belajar lagi lah, masa kita pun tak kawan lagi. Habis tu berlaku, dia orang kata sekarang tak apa, dia kata anak perempuan dapat sama je dengan anak lelaki. Jadi saya pun tak tahu lagi masa tu kan, jadi macam mengiyakan je lah. Saya ingat ke Malaysia macam tu lah kot kan. Dia kata sama je. Habis tu kalau jadi kes macam ni lah Ustaz, berlaku kata pembahagian tu telah dibuat kata. Habis tu bila tahu kata bukan macam tu, macam mana tu Ustaz nak buat tu? Duit ni kalau dah dapat tak bagi tu. Allahu Akbar. Okey, macam ni lah. Okey. Biasa memang begitulah persoalan dia. Benda dah berlaku dan saya nampak dia berlaku pun bukanlah atas salah. Kita nak salahkan seorang pun tak kena juga sebab masing-masing tak faham. Okey, kalau anak-anak ramai pun semua pakat tak faham belaka. Jadinya saya nampak di sini pakai konsep berlapang dada lah. Kalau nak pulang balik jadikan isu, berkelahi tak habis lah. Jadi berlapang dada cuma bagi penjelasan balik lah. Kan kalau kita mampu untuk bagi penjelasan sesama waris-waris yang terlibat, cerita balik. Dulu sebenarnya kita bagi dulu tak betul. Kita ikut entah siapa jawab mengarut, kita bagi, kita percaya benda macam tu kan. Tak kiralah sama rata ke bahagi faraid dengan cara tak betul, cerita balik. Dan kita mengharapkan supaya bukan apa cerita balik tu supaya ada rasa ketelusan. Yang dah termakan lebih itu kan dia rasa, maknanya dia rasa dia tu dah terambil hak orang. Kemudian yang dapat kurang tu kan dia boleh berlapang dada untuk redha balik dan sebagainya. Kita nampak itu je langkah yang ada. Kalau nak cerita balik kemudian nak pulang balik semua, rasanya dia mungkin agak sukarlah sebab harta tu mungkin dah habis dah pun, dah terjual dan sebagainya. Macam saya pernah ceritalah dalam bengkel sebelum ini, ataupun mungkin ada kalangan asatizah yang saya tak sempat cerita, macam mana seorang mak dah cerita 20 tahun lebih mati meninggalkan barang kemah, ayah yang bagi. Ayah kata barang kemah ni untuk anak perempuan je, orang lelaki tak boleh pakai barang kemah, haram. Jadinya bagi bagi ke anak perempuan 3 orang. Dapatlah anak perempuan 2 gelang seorang. Betul lah mak ada 6 gelang.
dapat 2 seorang anak lelaki pun diam, ada 3 orang anak lelaki, tak kata apa pun anak lelaki. Sebab tak reti kan, tak faham. Jadi benda tu terbongkar cerita tu bila diorang jumpa saya selepas ayah meninggal. Selepas 20 tahun. Jadi dalam pertemuan saya dengan anak-anak ni, saya ceritalah keadaan sebenar yang tu salah kan. Kita minta lah supaya doakan banyak-banyak untuk arwah ayah, Allah ampunkan dosa dia dan sebagainya. Sebab kita sendiri pun tak faham, bukan salah ayah saja. Jadi berlapang dada. So Alhamdulillah kan, cadangan kita tu kan, dengan cara yang baik, anak-anak lelaki pun berlapang dada lah. Walaupun kat awal bergurau juga. Dia kata aku nak aku punya hak aku. Hak aku banyak tu, Ustaz dah cerita tadi, aku ada 2 bahagian. Ada yang bergurau lah. Dengar je adik kata macam tu, mikir kakak-kakak, adik-adik perempuan. Sebab orang kemas dah tak ada dah 20 tahun. Tapi ni Alhamdulillah saja bergurau je. Cumanya settle dengan baik lah, berlapang dada. Itu je kaedah dia. Wallahu'alam. Okay, respon daripada Ustazah Nur Aisah, baru 2 hari lepas ada yang bertanya saya tentang faraid. Dah ada Sebelum ni ada yang tanya tak Ustazah? Sebelum ni? Ada juga. Okay. Ya. Ada je lah. Bila dah cerah tu lebih yakin lah. Terima kasih. Ya. Okay, Alhamdulillah. Baiklah, setakat yang termampu kita ikhtiar lah untuk faham. Baik, kita teruskan. Kalau anak lelaki, anak perempuan. Ustaz. Ya, ada lagi. Sila. Okey, macam kes yang tadi tu, anak lelaki dalam kes si mati meninggalkan harta 15,000, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kalau kita campurkan jumlah yang dapat tu, dia tak cukup untuk 15,000. Jadi baki dia tu kita nak bagi pada siapa? Ya, macam mana tak cukup? Dalam situasi ni, dia mesti cukup. Tak, saya kira macam ni Ustaz. 2,727 tu kalau kita daratkan dengan 5, dia akan dapat dalam 13,635. Lepas tu campur dengan yang anak perempuan 1,363, jumlah dia 14,998. Jadi baki RM2 tu, yelah nilai dia kecil je lah. Okey Ustazah. Sebenarnya baki dia nak campur siapa? Ya. Okey, faham. Okey, terima kasih. Ustazah tengok saya, Ustazah tengok zahir sangat. Tak apa, saya faham. Saya tunjuk contoh tadi tu, gambaran tu supaya sebenarnya dalam pembahagian anak lelaki ni dia ada sen-sen lagi. Cuma saya tak tulislah sen tu. Kalau tengok 1272 tu, 2727 tu dia ada lagi 27 sen. Kan? 1636 tu ada sen lagi. So sen tu lah akan menggenapkan 1636 ni, dia ada poin dia 63 sen. Dia genap juga nanti. Dia genap Ustazah. Sebab Ustazah kira tu zahir yang saya tulis ada sen-sen tu. Ya. Tak sampai lah nak baginya. Tak apa. Okey. Lepas dia kena tulis habis sampai sen tak supaya tak keliru. Ataupun mungkin Ustazah dalam masa yang sama kalkulator tu kena ada sekali kalau kita belajar ni kan. Bagi ada kalkulator. Okey, terima kasih Ustaz. Tetapi sebenarnya soalan Ustazah tu pun ada juga orang kata bukan salah, ada tempat betulnya. Bila kita melibatkan pembahagian duit sebagai contoh duit dia akan ada sen. Macam situasi ni kan 27 sen, 63 sen. So dia akan timbul persoalan macam mana kita nak bagi sen-sen ni. Kan kalau 2,727 paling tidak pun kita hanya boleh bagi 25 sen. Kalau kita nak pecah sen tu ke mana? Itu mungkin logik persoalan tu. Jadi yang sen-sen tu berlapang dada lah. Situ yang pentingnya konsep takharus tu. Ingat kan konsep takharus yang kita bincang dalam bengkel dulu tu, situ penting. Jadi jangan duk berebut lah yang lelaki pula, aku nak juga 27 sen. Nak cari mana duit 1 sen zaman sekarang? Jadi dia terima 25 sen contohnya kan. Tapi pada saya 25 sen tu dah kira sangat dah. Terima 2727, hak 27 sen tu ejah campur pergilah derma mana-mana sedekah ke apa. Sebab Ustazah perasan tak? Dalam ayat faraid, ayat surah An-Nisa tu, ayat 7, ayat 8, Allah Ta'ala sebut apa? Wa idza hadara ahadakumul wa idza hadaral qismata ulil qurba wal yatama tu wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah sebut apabila masa pembahagian pusaka tu, adanya yang datang tu contohnya zawil qurba, kaum kerabat, orang-orang miskin yang bukan waris dan sebagainya, Allah anjurkan dalam ayat tu bagilah ke dia orang sikit.
dan katakanlah kepada mereka kalimah-kalimah yang baik. Nampak tak? Maksudnya hak ni yang kita nak tackle. Bila ada lebih-lebihan tu, tak apalah, kita terima 2,727. Balance sen-sen tu, jom kita bagi ke anak yatim, orang-orang sebelah, jiran-jiran, sebagainya. Itu kalau setakat tu. Kalau nak bagi besar lagi, terpulanglah. Itu ada anjuran. Dalam Quran pun Allah sebut. Cuma kita tak sempat nak kupas banyak lah ayat-ayat itu. Okey, itu sebagai respon. Baik, so kita pergi ke selanjutnya. Ayat selanjutnya, okey. Sebab memang target saya dalam tadabbur ni saya nak bagi clear betul-betul. Clear betul-betul, satu persatu. Okay. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. Okey, sekarang kita pergi kepada situasi bila mana tidak ada anak lelaki. Bila mana tidak ada anak lelaki. Di mana Allah sebut, maka sekiranya anak-anak perempuan itu lebih daripada 2. Maksudnya kalau si mati hanya ada anak perempuan sahaja. So tadi lelaki perempuan dah clear, dah beres dah. Tinggalkan yang tu, kita akan pergi kepada si mati hanya ada anak perempuan. Okey, si mati, so okey dia, si mati, dia tidak ada anak lelaki dan dia memiliki anak perempuan. Dan kalau kita tengok dalam ayat ni Allah sebut fauqathnatain. Perkataan fauqa ni, fauqathnatain ni maknanya lebih daripada 2. Lebih. Lebih daripada 2. Okey, lebih daripada 2 ni maknanya 3 lah. So pada zahir ayat ini kita tulis dulu. Pada zahir ayat ni si mati meninggalkan 3 anak perempuan. Bulat 3 anak perempuan. Sebab Allah sebut lebih dari 2. Bukan 2, lebih dari 2. Okey. Kemudian Allah sebut apa? Jika anak perempuan tu lebih dari 2, bermaksudnya 3, maka bahagian mereka 2/3. So anak perempuan 3 orang ni akan dapat 2/3. Maknanya kalau si matinya meninggalkan 3,000, anak perempuan dapat 2,000 dan 2,000 ni dibahagi 3. 2,000 bagi 3 bukan 2/3 seorang. 2/3 seorang tak cukup duit lah. 2,000 seorang, 6,000. Kan? Duit ada 3,000. 2/3 tu bahagi 3. So masuk dalam ayat ini, bermula dari, zahir ayat ini bermula daripada 3 lah. So 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tidak ada anak lelaki, maka kota yang maksima untuk anak-anak perempuan adalah 2/3. So masuk di sini ada balance, ada baki 1/3 itu. Kalau 3,000 ada 1,000 tu akan pergi kepada waris lain. So waris lain tu biar dulu. Okey, jangan fikir lagi. Kita nak faham ni dulu. Jangan duk termenung ni, siapa pula waris lain yang terima 1,000 ni. Terfikir kita sebab moga kita pun anak perempuan 3 orang. Contoh kan. Okay, jangan fikir lagi. Kita akan tengok nanti. So kita faham di situ zahir ayat ni, ayat-ayat yang Allah sebut fauqathnatain ni, makna bermula daripada 3 lah. 3 dan seterusnya. 2/3. Baik. So ada penjelasan sikit dalam ayat ini. Okay, saya jelaskan. Okey, kalau kita merujuk kepada hadis sahih. Kalau ingat lagi undur balik masa kita berbengkel dulu, ada satu hadis sahih kisah Sa'ad bin Rabi'. Ingat balik. Sa'ad bin Rabi' yang kisah masyhur yang jadi sebab turunnya ayat faraid. Okey, rasanya mungkin kita tak payah ulang panjang lah. Okey, dan mungkin rakan-rakan yang baru masuk ni mungkin saya gambarkan sikit berkaitan dengan sebab turun ayat faraid. Salah satu daripada riwayat paling masyhur Sahih Bukhari dan Muslim, kisah Sa'ad bin Rabi', dia mati perang Uhud. Dan dia ada 2 anak perempuan. Dia ada isteri, dia ada 2 anak perempuan. Dia ada isteri, dia ada 2 anak perempuan. So bila isteri dia mengadu kepada Rasulullah SAW, harta Sa'ad ambil dia adik lelaki dia. Kan? Harta Sa'ad. Sebab amalan jahiliah itulah ceritanya daripada dulu sampai ke Nabi hijrah ke Madinah pun masih berlaku. Mengadu adik Sa'ad ambil semua harta, tak bagi kepada isteri dan 2 anak perempuan. Lepas tu baru turun ayat faraid. So ayat faraid ni turun selepas berlakunya perang Uhud. Mengikut riwayat yang sahih tadi. Jadinya barulah turun ayat faraid. Nabi bagi berapa kepada 2 anak perempuan ni? Nabi bagi 2/3. Okey, ingat balik. Itu sebagai orang kata pelengkap kepada kita bincang ayat ini. Sebab dalam ayat ini Allah sebut fauqathnatain. Bila fauqa lebih dari 2. So bermula 3, bukan 2. Okey. Tetapi hadis sahih kan yang cerita Sa'ad bin Rabi' ini, Allah Nabi bagi selepas turun ayat faraid,
Nabi bagi kepada anak perempuan Sa'ad 2 orang perempuan 2/3. So di sini berlaku macam sedikit pertembungan antara hadis dengan zahir ayat. So macam mana nak buat? Okey, saya gambarkan terus. Baik. Hadis sahih ini menguatkan apa yang disebut dalam ayat itu satu. So di sini jumhur ulama, bukan jumhur, ittifaq ulama. Ittifaq ulama. Ittifaq ulama menyebut 2/3 untuk anak perempuan ini bermula daripada 2, bukan daripada 3. Okey, itu ittifaq ulama. Okey, masuk kalau kita sebut ittifaq ulama ni tak ada khilaf lah. Cuma ada juga sedikit khilaf, tapi disebut khilaf mardud. Khilaf yang tertolak, yang tak pakai. Yang disebut khilaf tu datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan disebut dalam riwayat Ibnu Abbas U-turn balik. Dia tarik balik. Jadi khilaf itu mardud. Jadi kekal ittifaq ulama 2/3 untuk anak perempuan ni bermula daripada 2, bukan bermula daripada 3. Okey. Tetapi akan dipersoal balik. Habis ayat tu sebut fauqa tu macam mana? Disebut fauqa tu lebih daripada 2, maksudnya 3. Kalau kita baca zahir pun lebih dari 2 dalam tafsir sebut kan. Jadi di sana ada penjelasan daripada para ulama yang menyebut bahawa kalimah fauqa ini dengan sokongan-sokongan ayat-ayat yang lain yang guna kalimah fauqa, maksudnya bermula 2 dan ke atas. So fauqa tu bukan maksudnya lebih. Maksudnya adalah bermula daripada 2 dan ke atas. Kan? Dia adalah tafsiran-tafsiran yang lain. Contoh kata, saya lupa ayatnya, dia ada satu ayat, cuba Ustaz tengok balik, dia ada satu ayat yang berbunyi fauqal a'naq. Dan fauqal a'naq ni lebih daripada leher. A'naq kan unuk. Tapi sebenarnya dia bermula daripada leher. Itu maksudnya fauqatnatain, bermula daripada 2 dan ke atas. Itulah penjelasan para ulama tafsir. Dan disokong oleh hadis Sa'ad bin Rabi', maka kita simpulkan, kita simpulkan 2/3 dia bermula daripada 2 anak perempuan dan ke atas. Maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Dan kalimah fauqa untuk kita ambil kefahaman ialah anak perempuan kok mana pun dia tak boleh lebih daripada 2/3. Kuota untuk dia orang, ramai mana pun anak perempuan sahaja, tanpa ada anak lelaki, mereka dapat 2/3 dan akan ada baki 1/3 pergi kepada waris-waris yang lain. Okey, itu penjelasan 2/3 dalam ayat ini. So ada soalan dulu? Tak ada. So kita simpulkan di sini, 2/3 bermula daripada 2. Itu kesimpulan dia. Bermula daripada 2, 2/3. Ya. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay, sebab nanti kita akan masuk cucu terus nanti. Okay, kita pergi kepada selanjutnya. Allah Ta'ala sebut, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Okay. Dan sekiranya anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2. So ini agak mudah lah. Maksudnya kalau anak perempuan tu seorang, si mati, ada seorang anak perempuan. So clear, dia 1/2 saja seorang. Kan? Jadi ada banyak mana harta pun, kalau 3,000 tadi, dia akan dapat 1,500. So baki 1,500 lagi tu adalah pergi kepada waris-waris yang lain. Pergi kepada waris lain. Itu untuk seorang ni tak ada isu sangat lah. Cuma yang tadilah berbalik kepada isu 2/3 tadi, tu yang berlaku khilaf yang kata Ibnu Abbas tu. Kan? Kalau saya gambarkan sikit sebagai orang kata maklumat untuk kita, kalau kita tengok ada seorang anak perempuan 1/2. Okey, kalau kata ada 3, zahir ayat tadi kan, ada 3 anak perempuan 2/3. So kalau ada 2, sini yang Ibnu Abbas kata ni, Ibnu Abbas kata yang kata khilaf yang ditolak tu, dia kata 1/2. Sebab dia ambil daripada awal ni. Dia ambil daripada sini terus sampai ke sini. So Allah sebut bermula daripada 3 baru 2/3, dia start sini. Itu yang kata khilaf mardud di sini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 1/2 untuk 2 orang, terima 1/2 lagi. Tetapi yang ni tak pakai yang ni khilaf yang tertolak. So maksudnya yang clear ittifaq ulama. Okey, kita simpulkan untuk anak ni, saya buat rumusan terus. Okey, untuk anak perempuan kalau si mati ada seorang anak perempuan, so dia dapat 1/2. Okey.
Okey, si mati ada seorang anak perempuan, 1/2. Si mati ada 2 anak perempuan dan ke atas, 2/3. So kalau sini 3,000, 1,500. Tu catat asas dia. Kalau sini 3,000, so 2,000. Bagi 2 lah. Okey, 1,000 seorang. Itu kalau 2 orang. Kalau 3 bagi 3, 4 bagi 4. Okey. Kalau si mati ada anak lelaki dan perempuan, so sini 2, 2, 2, 1. Ini asabah bil ghairi. 3,000, so berlakulah 1,000 di sini, 2,000 di sini. Dan 21 ni akan bertambah mengikut body. Dan satu lagi yang tak disebut secara jelas dalam ayat, si mati jika ada anak lelaki sahaja. So 3,000 maknanya dia dapat semua 3,000 ke dia. So di sini dipanggil asabah, ingat lagi ya, bin nafsi. Itu dia punya gambaran dia. Okey, jadi yang lelaki ni dapat asabah bin nafsi ni, mafhum dia, kefahaman dalam ayat di mana? Daripada sini. Kefahaman ayat daripada asabah bil ghairi ni. Nampak tak di sini? Kalau anak perempuan dapat 1, anak lelaki dapat 2. Okey? Dia ambil daripada ni, anak perempuan 1, anak lelaki 2. 1, anak lelaki 2. Maknanya kalau anak perempuan 1,000, anak lelaki 2,000. Okey. Kalau anak perempuan seorang, dia dapat 1,500. Kita ambil pula ayat yang seorang ni. Anak perempuan seorang 1,500. Kalau anak lelaki seorang, 3,000. So maksudnya anak lelaki itulah dia dapat asabah bin nafsi. Dia dapat semua sekali lah. Kalau seorang dapat ke dia, kalau ramai kongsi. Okey. Itu rumusan untuk anak. Okey. Beres kot, insyaAllah. Silakan kalau ada soalan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya ni. Nak tanya ni. Ya. Kalau untuk pembahagian pesaka ni, ada dia termasuk tak macam contoh ginilah. Si mati dia ada 2 orang anak. 1 orang perempuan dan 1 lelaki. Tapi lelaki tu dia tak boleh urus diri. OKU. Okey. Dari sudut kelayakan tu, ada kelayakan ke untuk pesaka ni ke macam mana? Faham. Okey, terima kasih. Okey, macam ni kalau kita merujuk kepada halangan pewarisan, dia syarat pewarisan mesti darah daging. Okay, itu yang pertama lah. Jadi kalau kita tengok secara umum, mana-mana waris yang masih hidup, walau macam mana pun keadaan dia tetap berhak menerima pusaka. Dan kita ambil pula sebagai daripada halangan pewarisan, so ada 3 saja yang menghalang daripada mewarisi. Yang pertama ialah Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama lain agama, okey. Yang kedua bunuh. Yang ketiga hamba. Dia ada tiga yang menghalang. Yang pertama berbeza agama. So kalau kata anak tu agama lain, tak boleh, berbeza dengan ayah. Yang kedua bunuh, anak bunuh ayah, ataupun sebaliknya. Yang ketiga hamba. So 3 saja yang menghalang. Masuk di sini, apa jua sebab lain, anak derhaka, jahat macam mana pun, perompak besar, penyamun, tarbus ke apa ke, kan, termasuk jugalah persoalan Ustazah tadi tentang orang kata anak tu OKU, okay, dia tak mampu urus diri, anak tu gila, senang cerita kan, mental dan sebagainya, maka hak tetap hak, dia tetap berhak. Cumanya bila kita bincang tentang yang kurang upaya ini, ataupun dipanggil safih, bodoh ke sebagainya ini, ataupun termasuk juga bawah umur yang dia tidak ada keupayaan untuk mengurus sebelum mukallaf, maka perlu dilantik penjaga amanah, pemegang amanah atas bahagian dia tu. Jadi kalau contoh si mati dia ada 2 orang anak, seorang perempuan, seorang lelaki, dan lelaki ni OKU. Lelaki ni OKU ataupun lelaki ni kurang upaya atau mental dan sebagainya, maka yang waras tadilah. Kalau perempuan tadi okey, waras dialah akan memegang amanah bahagian adik dia. Dan dari sudut perundangan kita ni, dia ada teknikal lah, cabaran pun ada. Kan? Kalau teknikal melibatkan duit, so amanah raya akan pegang kalau duit. Kalau macam tanah, memang ada masuk nama yang OKU tadi, so waris macam perempuan tadi, dia akan jadi pemegang amanah. Dialah menjaga bahagian tu. Dan dia adalah kalau nak jual, dia ada konsep kaedah-kaedah teknikal yang panjang lah. Dan antara saya banyak persoalan yang tanya saya ialah berkaitan dengan anak
contohnya yang terlibat dengan dadah. Yang ni yang agak-agak mencabar lah sebenarnya. Kan? Tapi kok mana pun hak dia tetap ada. Hak dia tetap ada. Okey, jelas tak boleh dinafikan hak. Okey, silakan. Ada lain soalan? Ustazah Sharifah? Macam ada soalan? Ustaz, kalau dia orang ni saya. Kalau dia hibah siap-siap macam masih ada ayah contoh kan. Lepas tu dia hibah semua atau dia tu dia bagi dan kata ada anak yang you ke gila ke macam tu kan. Dia bagi tapi tak ikut macam faraid tu lah sebab dia dah hibah. Jadi yang anak yang macam contoh kata you ataupun yang gila ni dia bagi tak sampai tak seperti sebanyak yang anak-anak dia yang lain lah. Dia hibah yang siap. Maksudnya macam tu. Maknanya selepas dia meninggal tu memang harta tu telah dibahagi ikut hibah tu lah. Macam mana tu Ustaz? Okey, dia pada saya sama je sebenarnya. Isu hibah ni pun dia lah kaedah dia kena berlaku adil kepada anak-anak dia. Okey, dia kena berlaku adil kepada anak dia. Jadi walaupun mungkin ada cabaran-cabaran yang akan datang, okey, tetapi dari sudut konsep adil tu dia kena pakailah. Jadi pemberian hibah tu sah. Kita dah bincang sebelum ni kan. Beri tu sah, yang terima pun dah jadi hak dia. Cuma perbuatan ayah tadilah. Jadi kalau mana-mana anak sama ada waras normal OKU pun patutnya dia kena berlaku adil kepada anak-anak tadi. Kan? Pemberian tu kena adil. Kan? Sebab itu memang hak ataupun hak ayah untuk bagi pada anak, betul lah. Tapi konsep dia daripada pemberian ayah kepada anak, mak kepada anak, pastinya dia berlaku adil. Jadi pastikan setiap anak yang ada tu terima dengan adil lah, dengan sama lah. Konsep adil ni dalam mazhab Syafi'i lah sama banyak. Dia tak ikut faraid dah sebab pemberian hibah ni tak ikut faraid. Faraid ni lepas meninggal. Jadi masa hidup pemberian tu berlaku sama rata. Jadi kalau anak OKU pun pastikan dia terima sama banyak lah. Cumanya bila dia nak terima tu kena lantik pemegang amanah lah bagi pihak dia. Dia tak boleh nak terima sendiri. Okay, itu dari sudut teknikal dia. Okay. Baik, kita pergi ke selanjutnya. Okay, kita dah habis anak. Okay, itu peringkat anak. Sebelum saya masuk pada cucu, saya nak tunjuk basic pengiraan sikit. Untuk kita jelas, kalau kata melibatkan si mati tinggal anak ni macam mana cara kita nak bagi dia punya bahagian dia. Okay. Ni memang basic awal betul. Okay. Kita ambil dia mati, katakanlah tinggal anak lelaki dulu. Si mati, katakanlah si mati tinggalkan, saya tunjuk dalam bentuk kotak ni, si mati tinggalkan anak lelaki. So seorang. Maksudnya okey, saya nak tunjuk dia punya portion dia. Okey. Ingat saya pun dah tunjuk sikit-sikit masa bengkel hari tu kan. Bila kita buat pengiraan standard, ni pengiraan standard standard betul. Sama macam kita nak dapatkan CJ faraid apa semua dalam kalkulator pun dia akan keluar macam ni. So kita nak cari satu angka. Sorry, saya kena luaskan sikit Okey, ke bawah sikit. Okey, jap. Okey, mati meninggalkan seorang anak lelaki. AL Okey, kita nak cari satu angka di atas ni yang kita panggil asal masalah di sini. Dipanggil asal masalah. Okey. Jadi berapa angka yang kita nak letak di situ? Ni tidak ada waris lain. Kita ambil peringkat anak dulu. Sekarang kalau anak tu hanya lelaki sahaja, berapa asal masalah dia? Ambil pada body anak tu. Dia panggil adat ru'us. Body ni kita panggil dalam istilah faraid adat ru'us, bilangan kepala. Okay, bilangan kepala ni dia bukan kepala zahir. Bilangan kepala ni kalau lelaki perempuan kena ambil kira 21 tu. Tapi kalau macam di sini lelaki saja tak payah banding 21 lah. Jangan pula ustaz-ustaz dah ambil sini ada 2 sebab lelaki. Tak payah. Dia yang 21 tu kalau ada lelaki perempuan. So di sini kalau lelaki saja 1 je lah. Jadi asal masalah dia 1. Kan? So bila 1 anak lelaki dapat 1. Okey. Jadi kesimpulannya kalau kita masuk CJ faraid ataupun masuk kalkulator tu, dia akan keluar anak lelaki kata nama Mamat 1/1. Selesai. Itu je. Ni basic kan. Maksudnya dari sudut tertulis dalam geran tanah, dalam CJ, dalam kalkulator 1/1. Mana hak dia semualah 100%. Okey, itu yang pertama. Okey, kalau sekiranya anak lelaki ni ramai. Contohnya
Okey, kalau kita tunjuk secara detail betul, kalau kata anak lelaki ni 3 orang sebagai contoh, 3 orang. So kita ambil 3 ni. Jadikan dia sebagai asal masalah. Kan? Sebagai asal masalah. So jumlah untuk 3 ni 3 darab 3 bagi 3 lah. Okey, maksudnya 3 di sini. Okey, anak lelaki ni akan dapat 3 lah. Sebab 3 ada 3 orang, so dapatlah 3. Satu seorang. Maksudnya dalam CJ tu nanti dia akan keluar, kalau kata nak bagi 3 orang tu 1/3, 1/3, 1/3. Tu selesai. Tu keluar dalam CJ faraid tu. Kan? Kalau Ustazah nak nampak lebih mudah, kita asingkan macam ni. Okey, mungkin saya boleh tunjuk secara detail je. Anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3. Kan? Jadi jumlah dia di sini, setiap orang akan dapat 1, 1, 1. So jumlah dia 3. Jadi final dia, inilah pecahan dia. 1/3, 1/3, 1/3. Mudah je sebenarnya. Kan? Terlalu mudah lah bagi kes macam ni. Jadi dia tak mencabarlah untuk kita buat pengiraan tu. Cuma saya nak share sikit pengalaman saya. Ada satu kes, suami meninggal. Dia ada 3 anak lelaki je. Dia ada 3 anak lelaki. Okay? Dan Allahumma salli ala Muhammad, isteri ni isteri ni dia ibu tiri. Okey. Maknanya dia bukan, Allah, macam mana cerita dia? Sekejap. Saya lupa dah cerita dia. Tak apalah, saya cerita dulu. Okey. Si mati ni, saya lupa dah buat cerita lama. Si mati ni dia ada 3 anak lelaki. Kita macam tu lah. Okey, kemudian dan ada isteri dia lah. Mak pada dia orang lah kan. Okey, submit permohonan pusaka CJ faraid. So dalam CJ faraid dia keluar macam ni. Okey, dia keluar macam ni. Saya lupa dah mak dia ke siapa dia, tak apalah. Okey. So keluar untuk setiap anak ni 1/3, 1/3, 1/3. Dia mudah je sebenarnya. Keluarlah dalam CJ faraid. Jadi bila keluar CJ faraid, rupanya CJ faraid ni dikeluarkan oleh seorang peguam. Bukan keluar peguam, mahkamah dia macam ni. Dia kaedah kita mohon CJ faraid mahkamah syariah ni, kita boleh submit sendiri. Okey, boleh submit sendiri, bagi setengah-setengah negeri submit sendiri dan mahkamah akan keluarkan sijil. Dan kita juga boleh mohon melalui khidmat peguam. Dia ada cah-cah dia sendirilah khidmat peguam ni. Dan bila mohon melalui khidmat peguam, peguam sendiri akan draftkan dia punya dokumen sijil tu. Jadi bila peguam draft, hakim akan sahkan. Mana sah lah. Okey, jadi dalam cerita yang saya sebut tadi tu, keluarlah anak lelaki 1, 1/3, lelaki 2, 1/3, lelaki 3, 1/3 keluar. Jadi bawa CJ faraid tu yang disah, yang disain, ditandatangan oleh hakim, tapi dikeluarkan, didraft oleh peguam, bawa ke KDSP. Bila bawa ke KDSP, KDSP tak nak keluarkan duit. Dia tak nak keluarkan duit. Apa alasan, apa sebab dia tak nak keluar duit? Dalam CJ tu dia masukkan nama je. 1, 2, 3, dia bubuh nama saja. Nama anak tadi, ada 3 orang, ada 3 nama, masuk nama, dan dia tidak ada di sini satu. Nombor IC tak ada. Ni 1, 2, 3, yang ni tak ada. Kemudian dia ada portion je belakang, 1/3, 1/3, 1/3. Saya dirujuk sendiri tentang CJ yang dikeluarkan ni. Bila dah tak ada nombor IC, memang KDSP tolak lah. Sebab nama saja kan bahaya. Kan? Bukan seorang satu nama. Nama ni melibatkan ramai orang, kadang beribu nama yang sama. Jadi kita nampak kelemahan di sini berlaku lah. Tapi saya nak cerita sebenarnya, untuk dapatkan CJ faraid penyataan macam ni, kemudian sangkut pula tak boleh keluar sebab tak ada nombor IC, waris ni keluarkan sebanyak 4,000 untuk bayar peguam. Itu yang saya kadang-kadang saya tengok, dahsyat kan. Kadang-kadang benda ni salah satu cabaran lah dalam dunia pengurusan pusaka dan faraid ini. Ada pihak-pihak yang seolah mengambil peluang-peluang yang mengambil orang kata ambil peluang sungguh-sungguh kan. Sebab orang ramai tak faham. Kan tak tahu selok-belok pengurusan dan sebagainya, akhirnya cah tinggi-tinggi kan. Ini kesianlah ke dia. Dan semata-mata nak dapat portion ni je, 1/3, 1/3, 1/3 je kan. Sedangkan benda tu basic je sebenarnya. Baik. Okey, saya tunjuk lagi untuk anak lelaki clear. Okey. Dia ikut body. Kalau sekiranya ada lelaki dan perempuan. Okey, contohnya si mati ada 1 anak lelaki seorang dan seorang anak perempuan.
So macam mana kita nak dapatkan asal masalah? So asal masalah dia, yang ni tengok juga pada adat ru'us. Tetapi jangan tengok kepada jumlah body tu. Sebab jumlah body 2. Tetapi adat ru'us dia berapa? Kita dah belajar tentang nisbah 21 tadi. Sini ada 3. 3, kena pakai 3. Sebab lelaki 2, perempuan 1. So bila 3 di situ, 3 lah asal masalah. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. So final dia, lelaki 2/1, perempuan 2/1, 2/3, lelaki perempuan 1/3. Itulah akan keluar dalam sijil. Okey, 3 dia punya adat ru'us dia. Bukan adab Ustazah adat, adadun bilangan Kalau salah tulis nanti kan. Okey, adat ru'us. Bilangan kepala. Okey, adat ru'us. Okey, tu pakai 3. Okey, kalau katalah anak tu ramai lagi. Katakanlah anak perempuan ada 3 anak perempuan. Sebagai contoh. Okey, ada 3 anak perempuan. So 3 di sini. So adat ru'us dia adalah 5 adat ru'us adalah 5. Sebab lelaki 2, perempuan 3, so 5. Jadi asal masalah di atas ni 5. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 3. Jadi pembahagian dia, lelaki dapat 2/5, 2/5, setiap perempuan 1/5, 1/5, 1/5. Itu yang akan keluar. Okey, itu dia punya kaedah. Jadi dia akan berubah ikut jumlah tu, ikut jumlah adat tadi. Ini cara, ini basic pengiraan. Basic tak basic pun, kalau memang si mati ni je waris dia, inilah kaedah untuk kita dapat. Berapa kadar setiap waris dapat itu. Itu kalau lelaki dan perempuan. Jadi ramai mana lelaki, ramai mana perempuan, kita pakai konsep ni lah. Okey, kita tunjuk satu lagi. Contohnya, kalau kata lelaki ni ramai lagi. Kita bubuh lelaki ni ada berapa lelaki? Ada 5 lelaki katakan. Okey, ada 5 lelaki. So 5 lelaki jadi 10. 3 perempuan. So masuk di sini adalah 13. Adat ru'us dia 13 adat ru'us. Okey, jadi di atas ni 13 13. Okey, 13. So bila 13, lelaki dengan perempuan, lelaki dapat 5 kan, 10. Perempuan 3. 10 dengan 3. So setiap lelaki 2/13, 2/13, 2/13, 2/13, 2/13. Perempuan 1/13, 1/13, 1/13. Tu dia punya CJ dia tu lah. Tu portion faraid dia keluar. Jadi segala aset yang ada, semuanya pecah dengan 13. Contoh kata dia ada tanah. Tanah tu 13 hektar. Perempuan dapat 1 hektar, lelaki dapat 2 hektar. Tu kalau tanah 13 hektar. Kalau tanah 1 hektar, bagi kan, bagi dengan 13. Kalau tanah 1 hektar bagi 13. Tapi dalam geran dia tak ada tulis luas, dia tulis bahagian. Kan? Kalau tanah kecil macam mana pun, kan, sekakan kera pun tanah tu, kalau masuk semua waris ni, dia keluarlah nama siap perempuan 1/13, lelaki 2/13. Itu kalau tanah. Kalau duit, bagi dengan 13 lah. Kalau duit ada 13,000, bagi 13, perempuan 1,000, lelaki 2,000. Kalau 13 ringgit, perempuan RM1, lelaki RM2. Kalau RM1, bagi 13. Kalau boleh bagi kan. Sebab tu sampai masa keadaan pembahagian pusaka ni, memang kita kena banyak kembali kepada konsep takharus. Itu yang saya terang betul-betul takharus hari tu. Semasa kita bengkel KSXM itu. Okey, ini melibatkan lelaki dan perempuan. Okey, kita pergi kalau perempuan sahaja. So, Ustazah kalau ada soalan terus respon. Okey, kalau perempuan sahaja, okey, contohnya si mati hanya ada seorang anak perempuan. 1 anak perempuan. Okey. So apa yang berlaku? Kita dah belajar ayat tadi, anak perempuan dapat 1/2. Kan dia ada pecahan. Yang tadi tak ada pecahan kan? Lelaki dia tak ada pecahan lagi, dia tak ada fardu. Yang lelaki sahaja tadi pun tak ada fardu. Lelaki perempuan pun tak ada fardu. Sebab dia pakai asabah bil ghairi. Sekarang kita dah dapat fardu. Fardu untuk anak perempuan seorang ialah 1/2. Jadi macam mana nak dapat asal masalah? Yang ni tak boleh ikut adat ru'us. Yang ni tak boleh ikut body. Okay, kita ikut ni. Portion ni apa dipanggil? Pembawah. Pembawah yang ada tu iaitu nombor 2. So angka 2 itulah kita letak di sini.
Okey, angka 2 itulah sebagai asal masalah. So bila 2 di sini, dia dapat 1/2, so dia dapat 1. Kan? Maknanya ada baki 1 lagi. Siapa yang dapat baki tu? Waris lain lah. Waris lain yang akan dapat baki 1 tu. Jadi keluar dalam sijil, anak perempuan dapat 1/2, waris lain dapat 1/2. Kalau waris lain tu contohnya seorang asabah kan, ataupun kita senang cerita, cari waris lain, memang tak ada waris lain. Siapa yang akan dapat 1/2 tu? Baitul Mal lah. Bahagian dia lah tu. Kalau memang tak ada waris lah. Bukan terus pergi Baitul Mal. Jangan salah faham pula. Kan? Dia ada step-step tu, nanti kita akan kenal lah peringkat-peringkat dia. Itu kalau anak perempuan seorang. So memang kalau seorang 1/2 lah. Dia pakai pembawah di bawah tu. Okey. Kalau sekiranya anak perempuan tu 2 orang dan lebih. Kita mula dulu. 2 anak perempuan. Okey. 2 anak perempuan. So dalam pembahagian yang kita belajar tadi, 2/3. Okey. Bila dia dapat 2/3, so asal masalah dia, ambil daripada pembawah ni. 3 lah. Kan? Dia dapat 3. So bila dia dapat 3, maknanya perempuan dapat 2, lebih 1. 1 ni macam tadi lah. Kalau kata memang tak ada waris lain, katakanlah Baitul Mal yang dapat lebih, Baitul Mal lah. Okey, jadi final dia, anak perempuan 2/3 dan Baitul Mal 1/3. So setiap anak perempuan, dia akan dapat 1/3 kan. Ni setiap anak perempuan. Itu kalau 2 orang dia akan dapat 1/3 di situ. Ni pengiraan bentuk-bentuk pengiraan pengiraan kita nak dapatkan asal masalah, nak dapatkan dia punya pecahan-pecahan yang di belakang. Okey, itu kaedah dia. Okey. Kita tengok satu lagi sebelum kita pergi pada cucu ni. Okey, satu lagi kalau anak perempuan tu ramai lagi. Macam mana pula bentuk dia? Ramai lagi anak perempuan. Contoh tuan-tuan, kita ambil anak perempuan, katakanlah 4 orang. 4 orang anak perempuan. Kita ambil 3 lah, 3. 3 anak perempuan. So sama juga, dia dapat 2/3. Jadikan 3 ni sebagai pembawah ni, asal masalah di sini. So anak perempuan dapat 2. So 1 lagi baki lah. Kita senang cerita Baitul Mal lah dapat baki ni sebab tak ada waris lain. Nak bagi mudah faham. So sekarang, saya nak tunjuk di sini dia punya sedikit kaedah pengiraan yang kita perlu faham sebagai orang kata lanjutan sikit. Yang tadi tu, yang saya tunjuk contoh tadi, saya tunjuk sekali lagi yang contoh awal tadi, 2 boleh bagi 2 kan? 2 bahagian anak perempuan, kita terus boleh bagi 2 anak perempuan. So dapat 1 seorang. Sebab tu anak perempuan dapat 1/3 di sini. Setiap orang. 2/3 bagi 2, 1/3. Tapi dalam kes kedua ke bawah ni, 2 ni untuk 3 anak perempuan. So 2 nak dibahagi 3. Bila 2 nak dibahagi 3, kita dah sebut sebelum ni dalam faraid, dalam matematik boleh. Kalkulator terima belaka 2 bahagi 3 dapat 0.66. Tapi dalam faraid memang dia tak nak perpuluhan. Dia tak bergemar perpuluhan ni susah. Jadi dia tak nak perpuluhan, jadi dia nak angka bulat. Angka yang memang mudah untuk kita buat kira-kira. Jadi macam mana nak buat? Jadi tak boleh bahagi teruslah. Jadi sekarang ni kaedah dia, bila 2 dengan 3 ni, 2 dengan 3 punya angka dia, ni nak share terus 2 dengan 3 ni, dia panggil ni hubungan 2 dengan 3, 2 dengan 3 ni, dia panggil tabayun. Tabayun ni maksudnya 2 angka yang tak boleh bertemu. Maksud tak boleh bertemu ni, dia tak boleh masuk tau. 2 darab berapa dapat 3? Tak ada. Dengan angka bulat Okey. Ataupun 3 boleh bagi 2 tak? Tak boleh. Kecuali dia akan jadi perpuluhan. Jadi dia panggil tabayun. So bila 2 dengan 3 ni tabayun, kaedah dia 3 ni kena darab dengan 3 di atas ni. So 3 darab 3, kita dapat 9. Okey, tu kita kena dapatkan asal masalah baru. Yang lain-lain tadi tu semua kita dapat selesai kan? Dengan satu hak asal je, asal masalah yang pertama. Sekarang dengan asal masalah 3 tak boleh selesai. Okey, jadi kena darab, dapatkan asal masalah baru, so kita dapat yang terbaru 9. Bila dapat 9, 3 darab 3 9, 2 ni pun darab 3 dapat 6, 1 darab 3 3. Saya nampak 6 per 9, 3 per 9.
So nampak tak? Setiap anak perempuan 3 orang, dia dapat 2/9. Yang Baitul Mal 3/9. Itu dia punya keadaan dia. Okey, itu cerita kalau anak perempuan tu ramai. Okey. Boleh? Ada soalan Ini hak asal betul ni. Okey. Minta ulang balik yang tabayun ni sampai yang jadi 6/9, 2/9 tu. Okey. Yang atas yang lain clear kan, sebab kita tak perlu kembang. Yang ni kena kembangkan balik asal masalah. Baik, saya tunjuk. Okey. Saya tunjuk sekali lagi. Dengan contoh yang sama dulu Okey, kita ulang balik. Kita ulang tayang. Okey, saya tunjuk secara tak faham sangatlah. Okey, tak apa. Saya tunjuk kita asingkan terus. Okey, kita ambil si Mati ada anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan 3. Okey, kita buat macam ni. Okey, tadi kita dah belajar dalam ayat 3 anak perempuan dia orang dapat 2/3. So 2/3 maknanya asal masalah dia 3 lah. Okay, setakat ni faham lah kan? 3 ni datang daripada sini. Datang daripada pembawah 3 ni. Okey, kita dapat 3 di situ. Baik, kemudian daripada 3 tu, kita terus pecahkan kepada anak perempuan tak boleh lah kan? Sebab dia 2/3, maknanya daripada 3 adalah 2. So tulis dulu 2, so ada baki 1. Kita anggaplah baki ni Baitul Mal lah, sebab dia tak ada waris lain kan? Kita anggap mudah supaya kita faham. Okey, jadi sekarang, isu kita sekarang ialah 2 ni kan anak perempuan 3 orang. Isu kita sekarang ialah 2 ni nak bahagi dengan 3 anak perempuan ni. Ini. Kalau tadi 2 dengan 2 selesai dah. Yang saya tunjuk contoh tadi, sekejap saya padam dulu yang ni. Saya cuba padam supaya saya nampak. Okey, kalau ada 2 anak perempuan, selesai. Sebab 2 bahagi dengan 2, memang dapat 1 seorang. So memang clear lah yang tu. Isu sekarang, yang jadi tak selesai ialah sebab anak perempuan tu ada 3 orang. So bila ada 3 orang, anak perempuan ada 3 orang, 2 nak dibahagi dengan 3. So kita kena faham dalam faraid, dia tak boleh melibatkan pembahagian yang melibatkan perpuluhan. Faraid tak terima. Itu disiplin, etika dalam pengiraan. Jadi 2 memang tak boleh bagi 3. Kita pakai macam tu. Okey? Sebab dia melibatkan perpuluhan. Jadinya kaedah dia. Ini nak sebut kaedah. Ini yang kita pergi kepada kaedah. Yang tadi tak ada bincang lagi kaedah tu. Sebab kita dah boleh settle terus. Yang awal-awal tadi. So kaedah dia, macam mana nak buat? Kita kena tengok kepada hubungan antara 2 dengan 3 tu. 2, Allah Akbar, hilang. sorry. Okey, 2. Okey, hubungan 2 ni dengan 3. Okey, hubungan angka ni dia ada beberapa hubungan. Saya tunjuk sebentar lalu Kalau nombor yang sama dia panggil tamasul. Nombor sama ni 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 macam tadilah. Okey, saya patah balik. Yang tadi mana tadi 2 ni. 2 dengan 2 ni dia panggil tamasul. Tamasul ni sama. 4 dengan 4, 6 dengan 6. Ayat tu tak ada masalah. 2 dengan 2 tu terus bahagi je. Sebab tu anak perempuan tu dapat 1/3 seorang. Sebab dia dah bagi 2 kan. Okey, di sini yang kita sedang cerita sekarang ni, 2 dengan 3 ni dia panggil tabayun. Tabayun ni 2 angka yang tak boleh bertemu. Dia tak boleh nak berhubung lah. Dia nombor yang orang kata bertentangan. Dia panggil tabayun. Kan? Berlawan. Nombor yang berlawan. Maksudnya, kalau 2 dengan 2 tamasul, 3 dengan 3 tamasul. Okey. Kalau 2 dengan 4 boleh masuk tak? 2 dengan 4 boleh sebab 2 darab 2 4, 4 bagi 2 2. Tu kita akan dapat angka tu. Itu dia tak panggil tabayun. Itu kita panggil tadakhul. Okey, masuk. Baik, tetapi isu 2 dengan 3 ni kita dipanggil tabayun di sini. Sini dipanggil tabayun sebab apa? Sebab 2 nak darab berapa dapat 3? Tak ada. Kecuali darab dengan perpuluhan lah. Ataupun 3 bahagi berapa dapat 2? Pun tak ada. Memang kita takkan dapat. Antara 2 nombor tu memang dia tak boleh bertemu. Itulah kita panggil tabayun. Contoh tabayun lain, nanti contoh kita jumpa 2 dengan 5. Macam 5 anak perempuan kan, 2 dengan 5.
2 dengan 7 ataupun angka-angka lain lah, dia memang tak boleh masuk. So bila berlaku tabayun, kaedah dia 3 bahagian anak perempuan ni kita darab dengan 3 di atas. Jadi 3 darab 3 lah di sini, memerlukan ni 3 darab 3, 3 ni darab dengan 3 di bawah, so dapat 9. Tu dapat 9 tu. Itu kecil lagi 9 tu. Mungkin kalau kita cerita waris-waris lain, insyaAllah kita akan sampai tempat dia nanti, angka tu akan lagi besar. Itu tak mustahil pergi ke ratus, pergi ke ribu. Dia tak pelik tu. Jadi setakat ni kita dapat yang ni dulu, asasnya kita dapat 9. So bila kaedah dia, bila 3 asal masalah ni darab 9, 3 darab 3, asal masalah darab dengan adat ru'us di bawah ni, maka dapat 9. Secara yang bawah ni pun ikut. So 2 pun darab 3, so dapat 6. 1 pun darab 3. Okey, jadi kita dapat 6 dengan 3, 9 lah jumlah dia kan. Okey, Baitul Mal ni dia dapatlah nanti 3/9, itu bahagian dia. Tetapi yang anak perempuan ni, kita dapat 6. 6 dah boleh bagi 3 tak? Boleh lah kan? 6 bagi 3 dapat 2. So selesai lah. Jadi setiap anak perempuan, final dia nanti, setiap anak perempuan, okey, kita tunjuk ke final dia, anak perempuan dapat daripada 9, 2/9, 2/9, 2/9, Baitul Mal dapat 3/9. Itu dia punya final dia. Itulah yang akan keluar dalam CJ Faraid ataupun kalkulator pun keluar macam tu. Macam mana boleh dapat macam tu? Itulah dia punya perkembangan dalam pengiraan dia. Okay, Ustazah Cik Suryani, formula tabayun tak bilangan anak. Tak faham tak bilangan anak. Formula tabayun kali bilangan anak. Astagfirullahaladzim. Okey. Dia bukan formula tabayun. Yang darab dengan adat ru'us. Senang cerita, jangan pegang bilangan anak sebab nanti takut kita keliru dengan lelaki perempuan. Kita kira asal masalah. Okey, kita dah dapat tabayun. Okey, dia punya hubungan tu tabayun. 2 dengan 3 tabayun. Kemudian dia nombor tu berlawan. Jadi kaedah dia asal masalah atas darab dengan adat ru'us. So 3 di atas darab dengan 3 yang di bawah tu. So dapat 9. Maksudnya kaedah dia asal masalah darab dengan adat ru'us. Jangan sebut bilangan sebab kalau bilangan anak nanti takut confuse dengan lelaki perempuan. Sebab kalau lelaki perempuan nanti, lelaki 2 bahagian, perempuan 1. Jadi bilangan anak 2, tapi adat ru'us 3. Nanti kita akan jumpa dalam anak perempuan, anak lelaki pula nanti. Situ point dia. Okey, asal masalah darab dengan adat ru'us. Okey, terima kasih. Okey, ini satu. Okey, satu lagi. Boleh yang Ustazah, mana yang tak clear dia? Siti Munirah. Okey dah Ustazah, boleh dah? Okey dah. Wakil lah. Wakil bagi yang lain lah tu. Okey. Okey. Tak apa. Slow. Tak kisah. Yang penting dia proses ni kadang-kadang ada yang laju, ada yang kurang, tak apa sebab kita ramai. Okey. Sebab hari tu pun yang geng hari Jumaat hari tu pun yang bengkel Jumaat hari tu pun saya kena break awal. Pukul 12 saya dah kena berhenti sebab Jumaat dah terbuka sekarang ni, dah boleh pergi. Jadi 12 saya kena berhenti, jadi saya tak sempat nak habiskan lah. Sebab target saya, kalau boleh hari ni pun saya nak habis sampai pukul 1. Walaupun sebut jadual 12.30 kan. Pukul 1 kita berhenti. Jadi mungkin untuk Jumaat tu saya kena gantilah waktu lain. Tak cukup jam. Okay? Tak apalah, hari tu pun kita sempat habis suami isteri je. Ayah mak pun tak sempat masuk. Memang banyak. Satu. Kita halusi betul. Okay. Saya tunjuk satu lagi. Sebab tadi kita faham, kita jumpa tadi tamasul. Kita jumpa tabayun kan. 2 dengan 3 tabayun. Saya nak tunjuk tadakhul. Okey. Okey. Dia tak payah cerita jauh-jauh. Kita ambil tapak yang sama saja. Okey, kita tukar je anak perempuan ni jadi 4 orang. Okey. Anak perempuan 1, anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan 3, anak perempuan 4. Okey. 2/3 samanya. Asal masalah 3. Okey. Dan sini 2. So ada baki 1. Okey. Katakanlah 1 yang kita sebut tadi, standby lah, Baitul Mal lah akan dapat 1 tu. Kalau tidak ada waris lain. Okay, jadi sekarang, kita tengok di sini, dia punya hubungan
angka yang ada ni, sini 2, sini 4. 4 anak perempuan kan? 2 dengan 4. Okey. So 2 dengan 4 dia bukan tamasul. Sebab bukan nombor yang sama kan. 2 dengan 2 baru tamasul. 3 dengan 3. 2 dengan 4 bukan tabayun. Sebab apa bukan tabayun? Di sini dia panggil tadakhul. Okey. Saya tulis ya. Tadakhul. Bukan takharus ya. Takharus lain cerita. Ini tadakhul. Okay, takharus konsep melepaskan hak. Tadakhul ni maksudnya nombor tu boleh masuk. Dia boleh join. Macam mana boleh join? 2 darab 2 dapat 4. Dan 4 bagi 2 darab 2. Jadi nombor 2 tu boleh masuk dalam nombor 4. Okey. Bila berlaku tadakhul, macam mana nak buat? Okey, mungkin kalau kita belajar setakat tabayun tadi, orang akan ambil tindakan darab terus kan 4 dengan 3. Maknanya 3 darab 4. Sebab tadi sebutnya asal masalah darab dengan adat ru'us. Itu berlaku bagi tabayun. Kalau nombor tu tadakhul, belum lagi. Belum darab terus. Kita kena cari, sebab kita nak angka yang lagi kecil. Dalam disiplin faraid mengira ni, kita tak nak nombor besar-besar. Lagi besar, lagi serabut, lagi payah nak bagi. Maksudnya. Jadi sekarang kalau kita darab 4 darab 3, okey, 3 yang tu darab 4, kita dapat 12 kan? Bila kita dapat 12, pembahagian boleh selesai. Tapi dari sudut disiplin, saya tunjuk dulu Kalau 3 darab 4, kita dapat 12. So bila dapat 12, 2 pun darab 4 dapat 8. So 1 darab 4, 4 lah. Okey, kalau kita tengok di sini, ni saya tunjuk dulu So kita tengok 12, setiap anak perempuan dapat 2 per 12. 2 per 12, 2 per 12, 2 per 12, 4 per 12. Okey, nampak macam selesai kan? Selesailah pembahagian tu, okeylah maksudnya duit yang ada sebagainya pun bahagi dengan 12. Kan? Bahagilah pula 2 seorang dan sebagainya. Tetapi dari sudut disiplin, sebab kita belajar ni kita nak faham betul. Okey. Disiplin pengiraan, kalau kata Ustazah masuk dalam kalkulator submit CJ faraid masalah macam ni, dia takkan keluar 2 per 12. Dia takkan keluar 2 per 12. Kalau kata belajar faraid, periksa, kalau jawab belakang sekali 2 per 12, potong markah. Separuh betul, separuh mungkin betul pada 2 per 3, asal masalah betul, tapi hak belakang salah potong. Kalau 4 markah, bagi 2 je. Contoh macam tu lah. Okey, so dia tak boleh pakai macam ni. Dia tak boleh pakai 12 sebenarnya. Okey, kita boleh dapat angka yang lagi kecil. Berapa? Okey, cara dia, kaedah untuk dapat angka yang lagi kecil, kita guna pakai konsep tadakhul tadi. Bila dia jadi tadakhul, 2 dengan 4 ni, dia boleh bertemu dengan nombor 2. So, di sini. Iaitu 4 bagi 2 dapat 2 kan, hubungan dia. So, kita dapat satu angka, dia panggil titik pertemuan antara 4 dengan 2. Yang ni dalam faraid, dia panggil wafkun. Kita tulis kod umi wafkun. Dia panggil wafkun. Begitu. Wafkun ni titik pertemuan. So bila kita dapat titik pertemuan antara 2 angka, 2 dengan 4, so memadai kita darab yang ni je. So 3 darab 2 kita dapat 6. 3 darab 2 dapat 6. So bila dapat 6, yang bawah tu 2 darab 2 dapat 4, 1 darab 2, 2. So settle lah. 6, 1, 1, 1, 1, 2. So 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 1 per 6, 2 per 6. Maknanya tadi kan kita per 12. Jadi benda tu tak lari jauh. Cuma nombor tu dia makin membesar. Sebenarnya yang tepat, yang sempurna dari sudut proses pengiraan ialah 1 per 6 sahaja. Bukan 2 per 12. Itu saja beza dia. Jumpa atau tak jumpa lah. Tapi dia punya orang kata disiplin matematik dalam faraid salah. Itu saja. Okey, boleh dapat yang tadakhul? Kita kena cari titik pertemuan angka yang menemukan 2 nombor tu. Okey, Ustazah, beres kot? Okey. InsyaAllah Ustaz. Okey, insyaAllah ke lagu mana? Rasa pening dah. Rasa banyak dah ke? Anak boleh ya.
Okey slow-slow tak apa. Hak rasa macam tak lepas bernafas tu ambil nyawa, ambil nafas dulu. Okey. Nanti kita rehatlah sekejap insya-Allah. 10.30 nanti kita rehat sekejap. Break sekejap dalam 10 minit. Mana tak sarapan, saya pun tak sarapan lagi. Okey, tak apa. Okey, kita masuk dalam rehat dalam 10-15 minit Baik, saya nak masuk pada cucu. Okey, cucu cicit ni tak masuk lagi, baru habis anak. Okey, tadi persoalan bab aulad tadi pun panjang bab cucu cicit. Okey, so sekarang kita masuk pewarisan cucu. Ke bawah lah. Cucu dan Ustaz, ke bawah. nak tanya sikit Ustaz. Ya. Kalau 6 anak perempuan, nak tanya sikit je lah kan. Kalau 6 anak perempuan, jadi 2 dengan 6 lah kan? Ya. 2 dengan 6, jadi asal masalahnya dapat apa? 2 juga lah. Asal masalah 3 juga. 3 lah, 3. Asal masalah tetap 3 sebab 2/3. Cuma bila kita nak besarkan pengiraan tu, sebab 2 nak bagi 6 kan tak boleh. Jadi kita kena darab berapa? Kalau 2 dengan 6 tu, 6 anak perempuan, 3 di atas tu kena darab berapa? Tak jumpa? 2 dengan 6, dia bertemu pada nombor berapa? 3. 3. Jadi 3 darab dengan 3. Jangan 3 darab 6. 3 darab 6 besar. 3 asal masalah darab dengan 3 yang wafkun tadi tu. So dapat 9. Boleh? Boleh. Okay, yang lain boleh ikut? Boleh kalau 6 anak perempuan, okay, kita akan jumpa 2 bertemu dengan 6 pada kurang. So ambil 3. So 3 darab 3 di atas. Okey, ada respon lain sila. Ada dah mula pening. Okey. Ustaz lokeh boleh? Nak lokeh ke? Okey. Ingatkan tak payah lokeh dah. Pakai lokeh secara okey Macam belajar AdMed rasa tak AdMed pun. Okey, ambil yang 6 anak perempuan tadi. Okey, tak apa, bagi jelas betul, bagi semua orang faham. Okey, mungkin ada yang agak laju tu tak apalah. Okey. Anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan kita detail ginilah. Okey, anak perempuan 4, anak perempuan 5, anak perempuan 6. So dia orang dapat 2/3 untuk semua kan. So sini ada 6 body. Okey. Dapatlah 3. Asal masalah tetap 3 sebab dia datang daripada pembawah 3 ni. Sebab dia fardu ada 1 je kan. Fardu ada 1. Jadi 3. So 3 untuk dia orang ni 2 dululah. Untuk semua ni. Tak boleh pecah lagi kan. Okey. So sekarang ni yang kita nak kena selesaikan ialah hubungan 2 dengan 6. So 2 dengan 6 tadakhul. Tadakhul. Tu. So apa yang kita kena cari? Apa yang menemukan 2 dengan 6? 3 di sini. So 3 dah darab 3. 3 darab 3 di atas dapat 9. So bila dapat 9, 2 pun darab 3 dapat 6. Jadi yang baki 3 di bawah ni orang lain lah. Baitul Mal ke, pak saudara ke, sepupu ke, tak kisahlah di bawah ni. Asobah lah. Asobah akan dapat baki ni. Okay, kalau tak ada waris asobah pergi Baitul Mal. 3 ni jangan usik dah. Hak ni yang selesai. So dapat 6. So dapat 6, 1/6 lah setiap orang. Kecil lah kan 1/6 ni. Kalau kita darab tadi, 6 terus darab 3, kita dapat 18. So kita akan dapat 12 di situ. So maksudnya setiap anak perempuan dapat 2/18. 2/18 jadi besar. Sedangkan 1/6 ada. 1/6 pula, astagfirullahalazim. Sorry. Hilap pula. 1/9. 1/9. Ikut yang atas. Bukan 1/6, 1/9, 3/9. Okey. Saya tidak faham macam mana dapat 6. 6 mana 6 mana Ustazah? Cik Suryani. Yang hujung. Yang 6 ni. Yang 6 belakang ni. Okey. Okey Allahu Akbar. Tak apa. So slow. Dia macam ni Okey, saya ulang balik. Sekarang kena faham step dia. Okey.
kita dapat 9 ni, 9 di atas ni sebab 3 ni darat 3. Ya. 3 di atas ni darat 3. Maksudnya asal masalah darat dengan adat ru'us. Sorry, bukan darat dengan adat ru'us, darat dengan wafqun. Kalau adat ru'us 6. Oleh kerana dia berlaku tadakhul, darat dengan 3 saja. So, bila 3 darat 3 dapat 9. Jadi kaedah dia, bila yang di atas darab dengan 3, yang di bawah lah 2 ni. Sini ada lebih 1 kan. So 2 ni darat 3 pula. 2 darat 3. Tu dapat 6. Okey. 1 di sini darat 3. Dapat 3. Itu bahagian asobah tu. Itu yang dapat 6 tu. Boleh ke insyaAllah? Nanti kita akan tengok contoh-contoh lain lagi. Tapi tak apa, basic ni sebenarnya penting. Bila kita dah nampak jalan untuk pengiraan itu, barulah kita akan pergi lebih jauh lagi. Ini belum cerita lagi waris lain kan? Okey. Okey kot. Alright. Okey, ginilah. Okey, kita berhenti dulu sekejap. Okey ya. Bagi kita bertenang dulu. Bagi tenang dulu sebab kita akan masuk kepada cucu pula nanti. Kita akan masuk pada cucu insya-Allah. Okey ya. Kita ambil berehat dulu dalam sekitar dalam lebih kurang 10-15 minit. Okey, mana belum sarapan tu sarapan. Okay, kita masuk balik sekitar dalam 10.40 ini sekarang 10. Kalau jam 10 belum lagi. Jam ni 10.25 lebih kurang lah. Okay, kita masuk dalam 10.40 insya-Allah saya masuk balik nanti.